Hutang bayar hutang keliling pinggang. Aduh, siapa lagi tak bayar ni? Kak Maria belum lagi, Kak Shu belum lagi, Abang Sam pun tak bayar lagi ni. Hai, macam mana ni kalau saya dapat kutip hutang ni, dapatlah saya bayar benda lain pula. Banyak Fan. Hei, Hafiz. Awaknya rumah baru siap Baru siap, alhamdulillah. Rumah ni beli cash, tak ada hutang. Kena bagi tahu ke beli cash? Kena bagi tahu SPRM datang nanti. Rumah lawa-lawa tapi muka cahaya banyak kapur, kenapa? Kenapa muka aku macam ni, Fiz? Tapi tetap handsome kan? Boleh lah. Sebab ni, Fiz, ramai lagi yang tak bayar hutang aku. Aku ni orang yang pemurah, memang baik hatilah. Kalau orang minta duit, aku akan bagi. Tapi nak dapat balik itu proses dia makan masa. Engkau pula kaya macam mana? Rumah pun beli cash. Biasa je lah, Fiz. Jam? Cash. Tapi, aku ada cara nak tuntut hutang macam mana. Dia ada cara dia. Betul. Pasti jalan ni terbaik untuk dapat hutang balik. Aku ajar kawan kita lah. Aku ajar Syai cara nak tuntut hutang. Syai, lama juga tak jumpa dia tu. Sebab dia tengah tuntut hutang. Tuntut hutang? Dia banyak tak ada kat sini. Dia asyik kutip hutang orang je. Dah tukar kerjaya lah sekarang? Ya, aku ajar dia cara yang betul, adab yang betul ataupun saluran yang betul cara tuntut hutang. Tapi aku dengar cerita dia tak berjaya. Tak berjaya juga? Tak berjaya. Kau pun tak berjaya lah maksudnya, Fiz. Aku dah ajar betul. Tapi aku rasa dia agak clumsy sikit. Dia tak jadi hutang dia. Tapi muka dia kan jabu, dia tak pernah garang. Orang tak bagi dia. Aku muskil sekarang nak tahu apa cara yang kau ajar dekat Syai tu. Cara dia, kau pergi je kat orang tu, terus terang, tanpa sopan santun. Pergi terus. Okey. Okey. Sebab dunia sekarang ni tak boleh baik-baik lagi dah. Tak boleh dah? Tadi saya ada share. Dan kita perlukan secubit kesombongan supaya orang hormat kita. Secubit kesombongan. Okey. Tak, itu macam tu. Itu saya ajar Syai. Tapi mungkin cara saya salah menyebabkan dia tak berjaya. Jadi ada ke dia punya liputan dia ke apa pasal dia tak berjaya? Tengok macam mana Syai cara dia tutup hutang. Rambut dia pun tak apa nak betul lah. Kita tengok. Betul ke, Syai? Assalamualaikum, bro. Fri, kau kenapa ni bisik-bisik ni? Kau kerja lah ni. Kerja apa, Abang? Banyak ni. Benda nak kena hantar di depan. Siap ni. Nak minta tolong sikit. Apa lagi kau ni? Asal jumpa aku je minta tolong lah. Kau nak pinjam lagi? Okey je. Setiap bulan kau pinjam. Kau nak 2K kan 2K ni? Kalau kau boleh bagi 2K, pinjam 2K lah. Banyak sangat tu. Aku bagi kau 3K. 1K. 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 Kenapa kau bayar lah? Macam mana lah? 1K. Kau ada nombor aku ke? Adalah setiap bulan kau pinjam kan? Sekarang aku pergi Bulan lah. depan kau bayar balik. Betul bulan depan kau jangan delay. Aku ada hutang juga ni. Nak kena bayar ni. Cakap kuat. Kau cakap kuat 1K pun nak pinjam. Uish. Aku ni minta hutang kat dia berpuluh-puluh kali susah nak bayar. Ini posting dia pergi ke sini lah. Ni bawa balik China lah, Yunan lah. Beli piano lah. Uish, tak boleh jadi ni. Kaya rupanya si Rizal ni. Minta hutang tak bayar aku cari dia. Kena cari ni. Mana si Rizal ni? Hadiah apa menarik kat Thailand ni? Hadiah menarik. Baju apa ni? Wah ni. Assalamualaikum. Cai, ada apa Cai? Orang tengah buat kerja ni. Kerja kau? Kerja lah ni. Kerja ke pergi cuti ni? Mana aku tanya ada orang minta tolong carikan beg untuk aku nak buat design tu. Bukan hutang. Hutang apa? Nak bayar. Banyak betul lah alasan. Tolonglah bila nak bayar hutang. Aku banyak komitmen. Aku tengah buat kerja ni. Nanti aku bayar. Kereta aku nak bayar. Rumah aku nak bayar. Aku hidup pun kena juga duit. Bukannya bayar guna. Kau tanya aku tengah sibuk macam ni. Kau minta hutang lah, minta apalah. Kau ni betul-betul lah kawan yang menyusahkan aku, kau tahu tak? Aku pula yang menyusahkan kau. Mana boleh macam ni? Aku yang bagi kau duit. Mana boleh aku yang menyusahkan kau? Aku nak hutang aku. Geram aku lain kali. Kau janganlah bagi aku hutang dengan kau lagi. Ni bila aku minta kau bagi. Bila aku minta kau bagi, lepas tu kau minta hutang aku. Kau boleh belah macam ni tak?
Bayarlah hutangku. Bayarlah hutangku. Bayarlah hutangku. Bayarlah hutangku. Tolong bayar hutang aku. Aduh, Fiz, aku faham sangat apa yang saya rasa. betul lah. Macam itulah kau lalui kan? Kena merayu tapi tak dapat juga duit tu. Tapi itulah realitinya. Sekarang ni kita, orang yang berhutang kita yang malu nak minta. Kita dah jadi macam pengemis hutang, tak masalah. Tapi aku tahu sebab apa saya tak berjaya. Kenapa? Kau tengok kasut dia. Orang tak yakin nak bayar balik sebab orang tahu kasut tu mahal. Kasut tu sopan sangat. Tak geram. Ya, okey, baiklah. Semasa kita akan bincangkan tentang topik pendusta hutang. Jadi teruskan bersama kami dalam Cuit Sikit. Jangan sentap. Jom kutip hutang. Sukacita saya umumkan kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk latihan kontrak. Bantuan khas ini diberi kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen, veteran tidak berpencen sebanyak RM250. Ini disalurkan pada bulan Februari 2025. Pada Januari bulan Disember ada kenaikan, bulan Januari ada kenaikan, bulan Februari ada bonus. Alhamdulillah. Assalamualaikum, kembali bertemu untuk Cuit Sikit Jangan Sentap. Saya Hafid Olsen. Dan saya Irfan Syamina Sution. Hari ini anda akan bersama kami selama 1 jam untuk kita berbicara tentang topik pendusta hutang. Panjang lebar kita cerita pasal hutang. Saya pun dah berlaku sampai merayu-rayu nak dapat Tak dapat juga hutang ni. Tak dapat juga. Tapi kita nak kena cari cara juga. Macam mana, paling penting cara kita berhutang tu macam mana. Betul. Adab nak minta hutang macam mana. Dan juga beberapa perkara lain. Sebab hutang ni adalah perkara yang tak boleh dibawa main. Sebab dia akan beri kesan kepada kehidupan kita selepas di dunia ini. Uish, seram pula bunyi dia, Hafiz. Tapi tak apa, betul lah tu apa Jangan minta saya keluarkan apa-apa ya. Okey, dan seperti biasa Hafiz, kita akan bertemu yang cukup istimewa. Yep. Hari ini kita berlima. Kita bersama 3 insan yang cukup hebat. Di sebelah kanan Hafiz, kita bersama dengan Ustaz Farisul Islam Fakrul Adabi, penolong pengarah bahagian kepimpinan muda Yadim, dan kita juga bersama dengan Syafiq Ikhwan, seorang selebriti, dan kita juga bersama dengan seorang peguam iaitu Tuan Muhammad Adil Akmal Syaridan. Assalamualaikum, selamat pagi Kesemuanya. Ni kita semua rakan sebaya. Rakan sebaya. Kalau semua tengok, penonton tengok, kita semua lelaki kat sini. Apa kesimpulan awal kita boleh buat? Kesimpulannya, kita semua kata asyik betul. Bukan, lelaki paling banyak utang. Ya ke? Tak baik tahu buat macam tu. Okey, nak tanya juga Ustaz. Okey, Ustaz, sebelum kita pergi lebih jauh tentang topik hari ini, kita nak faham dulu Ustaz, pengertian hutang ni macam mana, hukum asal dari Islam macam mana, dan hukum untuk kita bayar hutang. Bahaya tu Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Hafiz dengan Ifan lah. Kerana saya rasa topik ni topik yang penting. Sebab kebanyakan daripada hutang ni berpunca ataupun bermula daripada umur-umur muda macam ni lah, umur masuk 20-20-an kan. Dia dah pandai beli handphone secara berhutang kan. Dia dah pandai beli jam pun berhutang kan. Sekarang ni lagi pandai Shopee pun dah boleh buat hutang. Jadi mungkin kita kena tahulah kan hukum dan makna dululah. Hutang ni adalah maksudnya adalah penyerahan sesuatu benda ataupun harta daripada pemiutang. Pemiutang, dia kena ada pemiutang, siapa yang memberi hutang tu, dan siapa yang penghutang, iaitu yang mengambil hutang tu. Jadi dan pastikan bayaran pemiutang tu terima balik ganti tu adalah sama dengan kadar yang dia bagi hutang. Dia tak boleh lebih. Kalau lebih jadi riba lah. Jadi riba dah jadi haram lah. Haram hukumnya memerangi Allah SWT juga. Jadi hutang ni adalah apa hukumnya? Asalnya dalam Islam ni kita haruskan lah. Islam mengharuskan hutang ini sebab dia banyak perkara yang dia membantu dengan semangat. Ada yang setengah daripada ulama mengatakan sunat kepada pemiutang untuk membantu kepada orang-orang yang kita tahu dia memang susah. Dia memerlukan, dia ada anak kecil bagi contoh kan, tiba-tiba dia nak beli pampers contoh kan, bila nak beli pampers dia perlukan duit sebab dia tak ada duit, gaji mungkin keterdesakan tu. Jadi ataupun nak beli susu anak yang menyebabkan anak dia akan lapar mati kebeluran kan. Jadi yang ini yang kita nak Islam nak sarankan. Jadi hukum sunat bila kita seorang pemiutang yang ada kadar kemampuan
kita boleh untuk kita dapat pahala pula. Tetapi untuk penghutang dia ada banyak hukum. Jadi hukum ni mungkin yang kita nak tahulah kan. Hukum yang pertama adalah haruslah. Harus. Dan juga sampai tahap kita, maksudnya kalau kita nak berhutang nak beli kereta. Kereta tu dalam kemampuan kita. Kita nak beli kereta. Mungkin kita sekarang apa orang kata bangsa H dan sebagainya kan. Kalau dia mampu silakan kan. Tak ada isu pun kan. Tapi kalau contoh dia membuat hutang untuk buat satu benda yang haram, berjudi. Alamak. Itu memang ternyata benda hukum kita berhutang itu haram. Walaupun kita buat dengan bank melalui Islamic finance dan sebagainya kan. Tapi tetap itu adalah haram. Tujuan dia haram. Tujuan dia tu dah haram. Kita nak berjudi, nak minum arak dan sebagainya. Tapi ada juga yang bila kita tahu kita meminjam hutang ni dan kita memang tak nak bayar pun. Dan itu pun boleh dijadikan haram. Dan ini adalah setengah sikap di kalangan kita punya apa orang kata masyarakat kita lah, ada setengah perangai tu kan. Dan hadis Rasulullah SAW kata penghutang ni boleh jadi hukum dia sebagai orang yang penipu dan juga pencuri. Penipu dan pencuri. Dan Dua kesalahan tu. Dua kesalahan. Jadi inilah yang penting kan untuk kita faham. Dan ada satu hukum lagi adalah menjadi makruh kalau kita berhutang untuk menunjuk-nunjuk nak bermewah-mewahan. Kita nak show off kita ni pakai pakaian yang hebat-hebat kan. Kita nak tunjuk kita ni bergaya. Jadi benda tu semua boleh hukum tu berubah-ubah kepada penghutang tu berdasarkan situasi tu. Jadi itu yang saya rasa penting lah untuk kita menguruskan kan. Hutang tu berdasarkan landasan agama lah. Yang pertama kita tahu hukum tu kan. Maksudnya kalau kita buat ni adakah haram? Kita nak buat hutang ni adakah ni? Tapi kalau orang yang memberi hutang dia dapat sunat, pahala sunat tu kan, membantu tu. Ramai kena cuit dan ramai yang sentak. Awal-awal dah kena. Terutama sekali poin yang terakhir tu. Nak tunjuk mewah. Sekarang kan semua boleh buy now pay later. Masa lupa nak bayar kena tambah penalti pula. Ada tu ada pengalaman. Okey, Syafiq. Jumlah hutang terkumpul berapa? Dia masa-masa tanya soalan yang kalau boleh kita tak nak jawab lah sebenarnya. Kalau boleh sebenarnya saya pun tak nak ingat dah berapa jumlah orang berhutang. Betul lah tu. Tapi POV Syafiq lah tentang hutang ni. Sebab yelah kita nak tak nak kita ada pengalaman hutang juga dan juga orang hutang kita. POV Syafiq sini. Mungkin yang terkini ke Syafiq? Ifan, kita jangan cerita kisah rumah tangga. Rumah tangga Dia macam ni lah. Yang memanglah kalau ikutkan sebelum ni Syafiq memang kerap memberi orang meminjam duit. Sebab Syafiq sejenis orang yang Syafiq kaya. Alhamdulillah. Amin. Saya aminkan, tapi saya sejenis orang yang cepat kesian. Dan bila saya rasa orang ambil kesempatan ke atas bukan kebaikan kot, kemurahan hati tu. Dan itulah kalau ikut soalan Hafiz tadi tu banyak sebenarnya terkumpul. Saya rasa memang puluh ribu sejujurnya. Tapi saya ingatkan dah habis dah di takat itu. Saya dah berhenti sebenarnya macam cuba keraskan hati, saya dah tak nak bagi orang hutang lagi. Tapi dia datang hutang tu dalam bentuk yang lain pula sekarang. Jadi boleh kongsikan ke dalam bentuk apa tu? Dia macam Irfan, kita pun ada kerja-kerja di luar. Saya tak nak masuk campur. Itulah maksud saya tu, kita ada kerja-kerja di luar kan. Jadi kadang-kadang ada bila kita dah rapat dengan seseorang macam organizer dan sebagainya ni, contoh job show lah, kita tak minta deposit, tapi memang standard prosedur biasanya memang saya akan minta deposit 50% sebelum job tu berjalan. Tapi bila kita dah biasa, jadi kita pun macam tak apalah, asalkan bayar je. Tapi lama-kelamaan orang ambil kesempatan atas kebaikan kita tu, hujung-hujung tak nak bayar dah berbulan-bulan. Tapi saya pula sejenis yang macam saya cakap tadi, saya sejenis yang murah hati, dan lepas tu macam tak, kita nak minta tu jadi segan. Kita pula segan. Kita pula macam meminta-minta, macam mengemis duit job tu. Padahal itu hak kita. Betul. Termarah pula, termarah. Faham Ifan, tak apa. Kalau kita sama-sama. Tapi itulah ceritanya. Adalah pengalaman tu sampai ke hari ni. Okey, itu pengalaman Syafiq. Kita ada bawa lawyer untuk mempertahankan hak kita sebagai pemihutang ni kan. Kita nak kutip hutang ni. Okey, sebagai seorang peguam, Tuan Aidil kan. Kita nak kongsikan dululah konsep hutang dalam segi undang-undang tu bagaimana? Apa akta-akta yang kita boleh dapat tahu dan fahami? Baik, terima kasih. Bila kita cakap pasal hutang ni dia takkan jadi hutang kalau tak ada pemberi ataupun tak ada penerima.
So there must be ada seorang pemberi duit kepada seseorang dan dia penerima lah. So untuk memberi dan menerima dia mestilah ada, kalau kita dalam Islam akad lah Ustaz. Kan, maksudnya menerima dan memberi. So dalam undang-undang bila mana seseorang itu memberi, adakah itu dikira sebagai hadiah ataupun dikira sebagai pinjaman. So jika kata itu sebagai pinjaman, kita perlu buktikan lah. So ramai anak guam saya lah, kalau datang tu kita akan cuba justify dulu. Kalau dia cerita ada orang hutang dengan dia, kita tengok dulu berapa jumlahnya. Kerana jumlah itu melibatkan, kalau jumlah itu 100,000 ke bawah, dia akan pergi ke mahkamah magistrate. Kalau 100,000 satu hingga tak sampai sejuta akan ke mahkamah session, dan 1 juta ke atas ke mahkamah tinggi. So kita akan justify itu dulu, mahkamah mana. Yang kedua, siapa yang meminjam itu, ataupun kalau meminjam ataupun dipinjamkan duit itulah. Dan yang ketiga, kita tengok sama ada itu adalah pinjaman ataupun hadiah ataupun melibatkan perkara lain. Alright. Dan juga adakah pinjaman itu valid? Kalau kata pinjam tapi melibatkan illegal transaction, maknanya contoh okey, ambil dulu dadah contohnya. Tak bayar. Boleh tak kita nak tuntut? Tak boleh lah. Sebab kontrak tak berlaku dan melibatkan kata apa, illegal lah. So melibatkan, kalau tuntutan hutang ni, kita akan go kepada tuntutan civil. So tuntutan civil ni melibatkan saman menyaman lah. Okay, sebab kita tak boleh go for jenayah. Kecuali kalau kata hutang itu dikatanya hutang tapi rupanya penipuan. Okey. Tapi kalau penipuan dah kita go for bahagian jenayah lah, Seksyen 420 Kanun Kesesaan. Tapi kalau civil, kita bermula dengan notis tuntutan, kita bermula dengan saman, dan juga pihak yang berhutang itu kena menjawab lah kalau kata dia tak pinjam ataupun dia ada justification ataupun isu-isu yang untuk dia nak mempertahankan diri, dan dia perlu menjawab lah di situ. So dalam isu undang-undang ni, kita perlu mendengar kedua-dua pihak. So selalunya kalau di bahagian guaman saya, pihak yang menuntut lah. Tapi ada juga pihak yang dituntut, selalunya daripada bank lah. So apa jadi kalau kata kita menuntut tapi orang tu tak nak bayar? So kita terus dengan soalan kemudian. Okay. Kalau ada contoh lah, macam ada satu pihak yang tak nak bekerjasama, apa yang akan berlaku? Proses tu akan panjang ke apa? Delay ke? Ya, selalunya begitu. Kadang-kadang kenapa orang marah dalam tuntutan mahkamah ni, dah filekan saman daripada tahun lepas tapi tak selesai lagi. Sebab dia melibatkan prosedur mahkamah lah. So kita perlu mendengar kedua-dua pihak keadilan lah, pihak yang menuntut dan pihak yang dituntut. Contohnya kalau pihak yang dituntut ni katanya saya pinjam hari tu 10,000 je. Tapi kenapa dalam saman tu kata sampai 50,000? Itu salah lah. Maknanya ada isu-isu untuk dipertikaikan, untuk dipertahankan. Dan yang kedua, kalau kata tak baik, kalau mahkamah dah bagi perintah tapi orang tu tak bayar juga, apa yang kita boleh buat? So kita adalah beberapa prosedur mahkamah juga yang kita boleh buat satu perintah penghakiman ke atas dia. Maksudnya kata apa, dia menghina mahkamah lah, committal, ataupun kalau dia tak bayar juga kita boleh go for bankrupt. Okey, ataupun kita boleh sita harta dia, ataupun kita boleh ambil duit daripada bank dia. Cuma tak boleh ambil teruslah, kena ada perintah mahkamah saman tadi tu dulu, dan daripada situ baru kita go for istilah dia pelaksanaan, execution. Contoh kalau kita hutang dengan bank, bank boleh ambil kereta kita. Kalau kita hutang dengan bank, bank boleh ambil rumah kita. Tapi dengan syarat-syarat tertentu lah, dengan permohonan. Itu peringkat yang lebih besar, hutang yang lebih tinggi. Itu cara ataupun ada sebenarnya kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh mahkamah dan juga undang-undang dalam negara. Okey, kita ada masa lagi sebelum kita berehat. Tuan Aidi sendiri berapa banyak kes berkaitan dengan hutang yang betul-betul berlaku ni? Banyak. Kan, banyak tu bukanlah nak kata kita banyak kes anak guam yang terus appoint kita. Banyak soalan-soalan yang datang kepada kita sebab melibatkan, bila kita cakap pasal hutang ni, melibatkan keluarga contohnya, melibatkan kawan, melibatkan saudara mara yang terdekat. So bila melibatkan peguam, kita ada stigma dekat Malaysia bila melibatkan mahkamah, bila melibatkan peguam. Cuba bayangkan adik-beradik. Ya, contohnya tuntutan hutang dengan adik. Semalam kakak, tahun lepas kakak ada pinjam saya 50,000. Janji nak bayar tapi tak bayar. Nak buat macam mana tuan? Tapi saya sayang kakak saya. Tapi saya tak naklah hantar saman dekat dia. Itu yang jadi dilema. Sayang duit.
Tapi dia terpaksalah melibatkan peguam juga. So apa yang kita kena buat selalunya, peguam-peguam buat apa, kita akan cuba negotiate. Kita jadi perantara. Peguam ni kerja dia selain daripada di mahkamah, kita jadi orang kata apa, mediator lah. Orang tengah macam ada hutang banyak ni kan, macam mana pun nak bayar dekat dia, sebab kalau kita tak dapat bayar terpaksa ada saluran undang-undang yang kita buat kan. So kita buat apa, kita akan buat satu istilah dia orang kata apa, persetujuan pihak-pihak. Jadi maksudnya kita bincang dulu dekat tepi, jangan masuk mahkamah lagi. Betul. Kalau dia tak bayar juga melalui hitam putih itu, kita terus boleh ke bawah mahkamah dan shortcut. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, kita mohon berehat seketika ya. Kita akan kembali selepas ini. Cuit sikit, jangan sentap. Lebih banyak persoalan selepas dusta hutang. Perlindungan sosial memastikan rakyat terbanyak dilengkapkan dengan simpanan persaraan yang munsawah serta caruman insurans. Bagi menggalak lebih ramai pekerja tidak formal dan mereka yang tidak punya pendapatan tetap menabung untuk persaraan, insentif padanan air saraan KWSP ditingkatkan kepada 20% ketimbang 15%. Sekarang tertakluk pada had maksimum insentif padanan tahunan RM500 atau RM5,000 seumur hidup. Sedekah ke nak bagi hutang, sedekah ke nak bagi hutang. Aku pening Hafiz. Apa pula tadi masalah hutang ni lagi? Aku ni memang berniat, aku niat nak bersedekah. Tapi dalam masa yang sama ada orang minta duit untuk dipinjamkan. Tu aku tak tahu nak yang mana satu dulu ni. Kau nak sedekah tapi ada orang minta hutang. Bagi aku dulu. Bukan kau pun nak bagi, habis 3 orang dah ni. Macam mana? Okey, betul juga soalan ni Ifan ni. Tapi ni saya tak nak jawab lah. Bukan saya jawab. Kita tanya orang ramai macam mana sebenarnya nak utamakan, sama ada nak bagi hutang dulu ke ataupun nak selesaikan orang yang ataupun sedekah. Kita saksikan. Sedekah, hutang. Sekiranya duit tu, hutang saya akan memberikan kepada kawan dahulu. Sebabnya ikut pandangan saya, kawan ni adalah orang yang kita kenal. Jadi mungkin dia amat terdesak dan memerlukan, jadi kita bagi pinjam kat dia. Bersedekah tu bagus. Tapi saya rasa kalau ada kawan, kita dahulukan yang dekat. Itu pada pandangan saya. Saya mesti tolong kawan saya dululah. Sebab bagi saya sama je. Kira kalau kita bagi pinjam kat kawan pun, sebenarnya kita pun orang kata memberi satu sedekah juga. And kalau saya rasalah kan, apa salahnya kalau kita tolong kawan yang sedang susah. Mungkin dia perlukan bantuan ketika tu. So kita kenalah utamakan dulu orang yang lebih memerlukan. Pada pandangan saya, kita kena tolong kawan kita dulu lah. Sebab kita kalau dalam lowest kita, dia orang ada kat kita kak. Kita boleh derma dekat benda orang susah, lain kali boleh. Jadi prioriti kita kawan kita lah. Rasa jadi kawan dia orang lah. Jadi kawan dia orang sedap ni. Sebab apa? Sebab dia dapat duit dulu. Pinjam duit dulu kat dia orang. Semua berhati mulia. Rakyat Malaysia memang berhati baik seperti Syafiq Ikhwan. Semua berhati. Okey. Tapi saya nak tanya Ustaz, apa keadaan tu? Yang kita punya situasi ni. Antara nak bagi hutang, nak selesaikan hutang apa sedekah? Sedekah. Okey, baik. Dia dalam Islam ni dia ada kita panggil muamalah lah kan. Muamalah ni iaitu perhubungan antara kita sesama manusia. Dan kebiasaannya apabila kita cerita tentang muamalah ni, sudah tentulah macam manusia ni Allah SWT cipta ni ada pelbagai dia punya ragamnya. Dan bukan semua orang ni jenis lembut hati, jenis pemurah kan. Kalau kita cakap tentang sedekah, kita cakap tentang bersyukur kan, belum tentu lagi dia nak laksanakan. Sebab kemungkinan dia ada komitmen, dia perlu ada keperluan-keperluan yang lain lah yang dia perlu dahulukan pada diri dia sendiri. Itu biasalah dalam ni. Cumanya apabila hutang ini dibolehkan disebabkan dalam keadaan yang kita tak merancang untuk bersedekah, tiba-tiba ada orang minta duit. Sebagai contoh kan, kawan-kawan kita lah biasanya tadi kan, kawan-kawan yang percaya lah. Biasanya orang luar ni payahlah nak minta hutang. Kalau minta hutang tu confirm kena reject kan. Tapi kalau kawan-kawan, saudara mara, adik-beradik kan, itu kadang-kadang minta hutang, kita serba salah bila tak nak tahu, tak nak tolong kan. Bila kita tahu dia tu memang dalam keadaan yang susah. Dan jadi bila berlaku keadaan macam ni, ialah Allah SWT berikan satu
option yang lain kan. Maksudnya kalau kita nak sedekah, kalau kita betul-betul kaya kan, memang kita projek kita memang juta-juta katakan kan. Mega holding kan. Kita kata anak mega holding. Kan. Berapa? Sikit sangat tu bagi kan. Jadi kalau kita rasa macam kita ada tahu kadar kita, berapa yang kita boleh bagi sedekah. Maksimum contoh kita letak 100. Lebih daripada itu kita anggap itu orang akan boleh berhutang kita lah. Kan 200 300. Dan berhutang ni pada kadar kita sendiri pun kita tahu limit berapa yang kita boleh bagi hutang kat orang tu. Jadi inilah yang saya rasa penting lah untuk individu lah terutamanya kan. Untuk belajar macam mana nak menguruskan kita sendiri sebagai penghutang kalau kita nak bagi hutang. Kan sebab kadang-kadang yang berlaku cerita video dari awal kan, kita tengok macam mana kita pula jadi bersalah, kita yang pula jadi macam pengemis kan. Nak kena merayu hutang padahal itu hak kita. Dan ada soalan yang tanya kan, kalaulah dalam Islam benarkan kalau orang yang lihat nak bayar hutang tapi kita tahu dia ada duit, kita ambil dia duit dia dalam diam. Dia tidur, kita ambil duit dia. Contohlah kawan sebilik kan. Dibenarkan. Dibenarkan. Tapi dalam amount yang kita yang exactly, contoh dia pinjam 100 tak melanggar adab minta dalam dompet dia ada 300. Jadi kita ambil 100 cukup kadar tu. Walaupun dia tak tahu. Dan esok dia tanya, mana hilang duit aku? Kita buat diam je. Dan kita tahu kalau kita beritahu dia nanti kita akan bergaduh dengan dia. Tak jatuh mencuri tu Tak, sebab itu hak kita. Sebab itulah bila sebab itulah dalam Islam dalam ulama lah membahaskan tentang makna hutang ni adalah qata' ataupun istilah dia adalah memotong sesuatu bahagian kita bagi kepada orang lain. Tapi dalam masa yang sama kita nak supaya bahagian itu adalah hak kita dan tanggungjawab kita untuk mengambil balik hak kita. Jadi inilah yang bank buat biasanya. Sebab itu terpaksa, betul tak? Betul. Dan dalam Islam pun kita ada dalam Al-Quran pun Allah SWT beritahu kan dalam surah yang panjang kan, kita tahu. Kalau kita cakap pun bukannya orang kadang-kadang yang jenis suka berhutang ni dia dengar. Tapi dalam ayat yang panjang Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 282 tu bagaimana situasi orang yang berhutang tu perlu faktubuhu kan, maksudnya kena menulis. Lepas tulis, kalau kita tak mampu nak menulis, Allah Taala panggil wakil untuk orang lain yang tulis. Sekarang ni lawyer lah. Kan sebab tu bila nak beli property yang berjuta-juta ni, kita perlu ada penulis, ada agreement secara bertulis. Sebab itu yang kita boleh masuk ke dalam court. Kalau tak ada apa-apa justifikasi, kita beli rumah 2 juta, lepas tu bank macam mana kita nak ambil balik hak dia kan, sebagai contoh. Sebab itu hak bank. Sebab dia dah keluarkan duit dia dulu kan untuk dia beli rumah tu dan dia bagi kat kita bayar secara bulanan. Jadi banyaklah sebenarnya dalam Islam kita banyak memudahkan lah, tapi kebanyakan ada orang yang suka ambil kesempatan inilah yang menjadikan masalah yang timbul itulah. Itulah Ustaz, sebab kita ni sayang kawan-kawan, sayang ahli keluarga, tapi perlu tak kita nak elakkan bagi pinjaman kepada orang yang kita sayang sebab takut nanti mulalah pergaduhan. Betul. Hubungan kita pun jadi bertakai, retak. Tapi itulah kadang-kadang kita nak bantu ni kita kena ada kadar berapa limit kita boleh bantu. Dan bila kita kata okey ni hutang 100 200, sebab apa? Kita rasa kalau dia tak bayar pun kita tak kisah. Sebab kadang-kadang kita rasa bila dia tak bayar, kita pula jadi susah hati, kita pula yang jadi tak boleh tidur malam. Dia relax je, dia tidur je kan. Betul, ambil dah 100. Betul, ambil balik. So kesimpulan awal dia kita minta KKM tidur ke orang yang berhutang kita. Senang kita ambil je dia. Okey, just kidding Okey, Syafiq muka baik, orangnya baik hati. Tak pernah ke Syafiq rasa macam muka memang baik kan? Baik. Sangat baik. Tapi pernah tak Syafiq macam okey, ada tips nak share dengan orang ramai macam okey, orang nak hutang kita dah chop dah, red flag, memang tak boleh nak bagi lagi dah. Tapi still lagi terkena ni apa ciri-ciri orang yang mungkin lari daripada membayar hutang lah. Irfan macam nak tolong jawab. Tak apa. Dia gelap. Ada cici kat sebelah ni, dia punya fakta kes sama. Dia macam ni, yang saya rasa lah ni berdasarkan kes-kes terbaru. Syafiq rasa antaranya mungkin kerap tukar nombor telefon. Lepas tu mungkin dia punya sekarang ni kan zaman social media, biasanya kita akan update kita punya aktiviti. Tapi ada sesetengah orang yang mungkin suka lari-lari daripada bayar hutang ni. Dia sejenis yang macam dia akan update beria-ria, hari-hari tiba-tiba satu fasa dia akan senyap. Lepas tu lepas 2-3 minggu tiba-tiba dia muncul balik. Jadi ini adalah contoh-contoh lah yang Syafiq rasa ada possibility dia ini orang yang mungkin lari daripada apa yang sepatutnya dilakukan. Antaranya contoh bayar hutang lah. Dan lain daripada tu Syafiq rasa benda ni sangat subjektif sebab it depends on the individu. Ada orang kadang-kadang sebelum masa nak pinjam hutang okey. Lepas dia pinjam hutang lain dah keluar true colours. Dan apa yang Syafiq buat sekarang ni, Syafiq rasa kalau orang nak pinjam duit, kalau contoh dia nak pinjam 100 dan waktu tu Syafiq ada dalam RM50 yang boleh dipinjamkan, Syafiq anggap bagi je lah.
rather than bagi pinjam dan berharap dia akan bayar satu hari nanti. Sebab benda tu end up dia akan jadi gaduh nanti. Maksudnya daripada nak bagi hutang, Syafiq bagi sedekah saja. Exactly. Tapi kalau ada orang datang kat Syafiq macam pinjam 100 Nuri dalam sehari, macam bagi dia kot. Tak boleh kita lari. Kita lari lah. Ada orang itu pun bergantung pada kita punya kita punya budi bicara lah. Kita rasa macam orang tu rasa memang betul dia memerlukan, why not kita tolong. Tapi kalau orang asyik sama je duk minjam, atau mungkin kita dengar daripada orang-orang sekeliling kita, dia ni hai tu pinjam kat aku, ni dia pinjam kat kita pula. Hai tu dia pinjam kat orang lain, kali ni pinjam kat kita pula. Jadi rasa macam ni scammer ni. Macam lain dah. Kanan lain ni scammer ni. Lain pula ceritanya. Tak payahlah. Jadi maksudnya kita kena tengok keadaan juga, dan kita kena tengok tu orang tu macam mana. Kalau macam Hafiz ni bolehlah kot 100 boleh lah. Boleh. Lebih pun tak apa. Okey, Tuan Aidil. Okey, ni kita nak bergerak kepada sikap juga, sebab sekarang kita ada macam Ustaz kata sekarang ni ada konsep yang macam buy now pay later, beli dulu bayar kemudian. Memang best dengar. Tak ada upfront pun, tak ada bayar muka dah sekarang. Memang zero down payment boleh dapat barang. Tapi bukankah itu satu benda yang memerangkap orang ramai hutang sekarang? Dan kalau kata kita dah tahu buy now pay later itu akan ada impact dia, penerangan tentang kita nak kena faham juga kontrak-kontrak dalam buy now pay later tu. Macam mana tips dia daripada peguam kita ni? Baik, buy now pay later. Buy now pay later ni kita kena tengok kepada pakai baju, tengok badan sendirilah. Itu saya rasa lah. Itu dari segi sikap dan juga financial awareness kepada diri sendiri itu juga. Macam ada juga tak fair untuk saya terus katakan tak boleh pakai buy now pay later tu. Sebab ada orang kadang-kadang yang terdesak, yang melibatkan komitmen yang besar dan juga komitmen diri dan juga kepada keluarga. Saya dapat situasi yang macam ada situasi rakan terdekat saya yang mengatakan gaji dia itu diberikan kepada ibunya kerana ayahnya dah tak ada. So terpaksalah pakai buy now pay later, terpaksalah pakai credit card, bukan sebab untuk kehendak, tapi lebih kepada keperluan. Maknanya nak kena bayar adik pergi universiti, nak kena bayar ibu untuk sewa rumah, diri sendiri duduk di KL dengan komitmen yang tinggi. So kadang-kadang macam contoh perempuan nak kena beli hygiene diri, nak kena belilah sedikit barang makeup diri kan. So buy now pay later boleh pakai bagi saya. Cuma berpada-pada kerana hutang ini ibarat kita kata bukanlah dadak, macam benda yang addicted. Maksudnya kalau kita dah mula pakai, kita akan mula pakai lagi. Tak boleh pakai, cuma disiplin diri. Macam mana untuk kita katakan okey, hanya boleh pakai untuk buy now pay later to what extent of amount. Berapa amount yang kita boleh pakai. Bagi saya macam itulah. Sebab benda tu akan membebankan dirilah di kemudian hari. Sebab tak pasal-pasal nanti memanglah buy now pay later, platform-platform yang macam ni dia tak saman kita. Cuma interestnya tinggi. Dia tak saman Jarang lah. I mean dia akan put interest yang tinggi lah. Macam contohnya kita kata credit card. Boleh, credit card boleh jadi kawan, tapi boleh jadi musuh yang besar. Kan di kemudian hari. So bila pergi ke mahkamah, tengok dulu saya pinjam 5,000 je. Kenapa sekarang sampai 50,000? Yalah, abang tak tengok dah, tak baca terma dalam kontrak. Apa interest rate kan, dah pinjam lagi, daun lagi. Ya, ada orang kata bayar cukup-cukup. Tapi bayar cukup-cukup, dia kena faham dulu macam mana nak pakai kredit kad lah paling senang saya kata. Antara kredit kad ataupun debit kad. Saya kata debit kad lebih baik sebab kita hanya menggunakan apa yang ada dalam poket kita. Betul. Tapi kredit kad boleh, kenapa bank nak bagi kita pinjam? Bagi kita pinjam tapi mestilah ada keuntungan dekat dia. Kan, itu yang saya rasakan disiplin dan juga adab lah dalam meminjam dan nasihat dari anak muda. Yes, peguam kita dah bagi. Itu bukan nasihat peguam lah. Itu kena peguam. Penjelasan berkaitan dengan financial awareness lah kan. Untuk kita ambil tahu apa yang patut kita buat dan apa yang kita tak buat. Okey, kita nak bercakap tentang ketagih tadi. Sebab Ustaz, mungkin ada orang ni dia dah biasa menjadi orang yang mendapat pinjaman kan. Dia seronok, dia macam dia cakap seronok juga pinjam duit lama-lama terperangkap. Macam mana? Baik, mungkin yang pertama tu adalah tadi tentang sikap tu lah yang pertama. Yang kedua saya rasa yang paling penting adalah disiplin diri itulah. Sebab kebanyakan orang yang terperangkap dengan hutang ni adalah sebab dia tak disiplin dari cara pembelian dia. Dan dari sudut bila dia berhutang tu dia kena tahu dia kena bayar secara bulanan lah kalau dengan bank kan. Walaupun dengan orang sekalipun dia kena pastikan disiplin dia nak bayar tu. Dan kebanyakannya
yang lihat ni, kalau yang bank ni mungkin kita ada akta-akta yang boleh bankruptkan, muflis dan sebagainya kan. Dan kita tahulah berapa ramai statistik yang tunjukkan data berapa ramai yang muflis kan. Kalau umur daripada 35 sampai 44 ni dekat 13,000 orang. Diisytiharkan muflis kan pada tahun lepas. Jadi perkara ni memang kita susah nak bendung. Yang mana disiplin ni kita kena pastikan setiap daripada Muslim lah kan, dia kena rasa diri dia tu ada tanggungjawab. Sebab apa? Yang dia ambil itu adalah hak orang. Walaupun macam Saudara Syafiq cakap tadi kan, dia kata tak apalah kita anggap itu sedekah lah RM50 kan. Ya, memang betul. Saya pun beranggapan macam tu. Dan rasanya kalau kita bagi kepada ahli keluarga kita ke kan, adik-beradik kita ke, kepada kawan-kawan kita, kita buat kadar yang macam itulah 50-100. Tapi kalau ada yang minta, baru-baru ni ada yang WhatsApp minta pinjam RM15,000. Kemas betul kan. Dia nak buat apa kan, kita pun tak tahu. Pegang holding. Keluar tu kemas. Kita nak pegang holding kita bagilah, tapi bukan kan. Jadi kita tanyalah nak buat apa kan. Kita pun sendiri pun tak ada nak pakai duit banyak kan. Terbanyak tu kan. Dia kata nak run business dan sebagainya. Jadi kita tahu kan, kalau kita jawab apa? Kita akan jawab kita nak kalau aku bagi hutang kat kau, hubungan kita akan retak kan, walaupun kita best friend. Lebih baik kita jaga hubungan kita, pinjamlah dengan orang yang mungkin dia rasa kalau dia hubungan dia rosak pun kita tak ada masalah. Jadi inilah prinsip sebagai seorang yang pemiutang sekalipun, dia kena ada juga disiplin untuk memberi hutang. Sebab apa? Kadang-kadang yalah orang Malaysia kita ni terkenal dengan lemah lembutnya, mudah tercair kan. Kadang-kadang kan kalau kita jangan terkejut, kadang-kadang dekat di kalangan orang yang buat umrah dan haji pun kan, syarikat-syarikat travel pun banyak yang berhutang sebenarnya. Itu kita tanya juga. Itu pun saya pun bila kita pergi dengan kawan-kawan kita yang ustaz-ustaz asatizah kan, bila jumpa dengan pandai-pandai bisnes tu kan, bila berhutang tak bayar, lepas tu tak malu pergi buat umrah apa semua sebagainya kan. Macam mana amal ibadah, tanggung hutang 3 juta tapi relax je macam tak ada apa-apa masalah pun. Besar isu ni. Jadi itu pun isu-isu yang disiplin lah kan. Disiplin Ustaz diri macam tu. tahu je kita tanya siapa lepas ni. Okey, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ni, cuit sikit. Jangan sentak. Grant per capita TVET sejak 2012 tidak semak semula. Jadi PCG, Terdesakan Timbalan Berhenti, telah ialah sumber kewangan utama sekolah dan keadaan lama tidak lagi dapat menampung kos. Oleh itu harus ditambah dan tingkatkan sebanyak 15% menjadikan peruntukan keseluruhan RM900 juta. Daun pokok ni busuklah ya. Aku tak tahan bau dia. Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi kita. Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda. Kita memutuskan silaturahim. Bagi saya sangat setuju. Dengan hutang kita boleh berpecah belah sesama kita. Memecahkan silaturahim. Yalah, bila orang tak bayar contoh kata tak bayar, kita bermusuhan lah. Nak jumpa orang tu pun takut tak bayar. Sebab apa? Sebab tak bayar hutang. So sangat tidak elok lah. Elok selesaikan hutang lah. Sangat membahaya. To be honest, memang dia boleh membawa kepada pergaduhan
Daripada kawan baik jadi musuh, daripada even keluarga pun boleh jadi musuh juga. Jadi hutang ni sangat berbahaya. Tidak salah tidak salah meminjam asalkan you guys nak bayar balik. Tetapi dia sekarang ni kes penghutang ni dia lebih kepada dia dapat tapi bila kita minta balik dia marah kita. Macam tu. So memang boleh membawa ke arah keburukan sebenarnya. Sebab tu dilarang untuk kita berhutang ya. Betul tu. Dia boleh memutuskan silaturahim. Berdasarkan daripada pengalaman saya, kehidupan sekarang sangatlah mahal. Jadi orang akan membiasakan diri dengan berhutang. Jadi bila tak mampu nak bayar, maka perasaan perasaan tak suka, rasa sakit hati tu akan timbul. Jadi bila setiap kali kita minta bila nak bayar hutang, nanti perasaan tak suka tu akan jadi itu yang membuat perasaan yang membuatkan kita putus silaturahim. Betul tu. Nampak boleh pecahkan hubungan, boleh ada putus pengalaman rahim. Mungkin ada pengalaman. Memang lah. berlaku pun sebenarnya. Ya, tapi saya tanya orang yang kat sini lah. Dah alang-alang nak tanya kepada Syafiq. Yeah. Sebelum ni kan pernahlah rapat dengan insan-insan tertentu. Tapi disebabkan hutang, apa yang berlaku selepas tu Syafiq? Banyak personal kan? Itulah. Saya nak jawab pun sebenarnya kadang-kadang. Takut orang terasa. Dia macam ni lah. Senang cerita, disclaimer, apa yang saya ceritakan ni tak ada berkait pada siapa-siapa lah. Cuma berdasarkan pengalaman saya sendiri, memang bila lama-lama orang yang meminjam ataupun orang yang berhutang dengan kita ni, although kita pun dah rasa redha dah. Kita dah macam tak apalah, aku ikhlaskan apa yang aku bagi dekat kau ni, dia sendiri akan rasa malu. Dan hujung-hujung kita punya perhubungan tu memang akan beretakan lah. Of course. Syafiq tak boleh deny keadaan tu dan Syafiq percaya ramai orang dekat luar sana mengalami keadaan yang sama. For that reason, macam Syafiq cakap tadi, kita ambil keputusan untuk mengelak daripada benda tu berlaku. Macam kita kata selalulah, lebih baik mengubati daripada merawat. Lebih baik mencegah daripada mengubati. Jadi Syafiq rasa kita cegah dululah bagi hutang ni, rather than kita membiarkan perhubungan yang baik sebelum itu di hujungnya menjadi retak. Ya, Syafiq ada cakap tentang malu tadi, tapi kalau orang tu memang dia tak ada perasaan malu, macam mana Syafiq? Dia bagi lagi. Kalau orang yang macam itu, kita belajar daripada kesilapan lah. Pada Syafiq, setiap hari kita berpeluang untuk belajar benda baru, dan Syafiq anggap apa yang berlaku tu sebagai pengajaran bukan pada dia, pada diri sendiri sebenarnya, so that kita lebih berhati-hati in the future. Ya, berhati-hati juga dengan soalan dia. Okey, Aidil. Okey, kalau kita berhutang macam kita berhutang dengan bank, semua tu akan ada perjanjian hitam putih semua. Tapi kalau kita, contoh saya nak berhutang dengan Irfan, boleh tak Irfan buat satu kontrak ke hitam putih, dan siapa yang nak verify benda tu? Bolehkah kita buat cara macam tu dan boleh digunakan kalau kata saya tak bayar hutang dia? Nampak sangat ni ada cara gaya-gaya nak soalan yang baik kan. Ramai orang di luar sana melibatkan transaksi hutang tak hutang, bagi RM5,000, bagi RM3,000, bagi RM50 tak nak bayar. Bila orang kata alah 200 je pun, apa nak kena buat? I mean, bila kita bagi tu, bagi macam mana pula? Bagi by cash. Ada orang tengok tak ada. Berlaku dekat mana? Adalah bagi dalam kereta itu nah 200. Maybe orang di sana kata tak, itu dia bagi hadiah. Macam kita cakap pasal tadi. So apa yang kita kena buat? Yang pertamanya, bila kita bagi pinjam duit dekat orang, yang kita kena tahu nama penuh dia dan IC dia, kalau boleh ada alamat semasa dia. Itu detail yang kita kena tahu. At least kalau nak mudah lagi, minta kat dia, boleh tak kalau dah nak pinjam duit kat kita, minta IC dia. Bukan apa, sebab kalau kita nak melibatkan civil suit, ambil tindakan undang-undang, kita kena bagi surat saman ataupun surat tuntutan itu ke alamat dia. Kena ada nama penuh dia. Kena ada sedikitlah detail pasal diri dia di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, tak perlu ada perjanjian pun tak apa. I mean, tak perlu ada hitam putih yang sebab melibatkan dua individu yang biasa. Melibatkan penerimaan, ada akad lah. Nak pinjam, okey, kita boleh bagi. Nak bagi macam mana? Maknanya ada orang kata apa istilah duit dipindahkan. Duit dipindahkan tu saya cadangkan better bagi dari segi pembayaran online. Mudah untuk kita trace. Betul. Dan yang ketiga, kalau boleh ada saksi. Dan juga yang terbaiknya sebenarnya bila orang pinjam hutang dengan kita, macam mana nak bagi orang di pihak sana yang meminjam itu untuk bayar kembali, kita kena ada satu cagaran. At least, I mean cagaran on what?
Okey, kalau kata tak bayar untuk satu tempoh ini, kita tak boleh lah macam ustaz kata kalau kita letakkan okey, lambat bayar satu hari RM50 itu dah riba. Tapi kita letakkan cagaran kalau tak bagi macam bank lah. Kalau tak ni ada garantor. Ataupun ada siapa okey, kalau tak pulangkan ni, tak bayar jumlah ni, saya boleh ambil something. Itu persetujuan dah. Sebab apa macam ustaz cakap tadi, boleh ustaz kata kalau orang tu tak bayar sampai boleh kita pergi ambil duit dia senyap-senyap. Hati-hati. Kalau dia pergi report polis, takut nanti polis berkata oh dia hutang tapi tak boleh kita pergi seluk dalam poket dia ambil macam tu sampai melibatkan. Saya ada satu kes yang berhutang melibatkan sampai kes bunuh. Kan gaduh tumbuk ajak kawan pergi tak puas hati dah minta dah lama. Tapi yang pihak sana pula berfoya-foya macam tadilah melibatkan hukum hutang dia dekat situ dekat RM50,000. Kan pihak ni tak puas hati, kita bacalah conversation, minta banyak kali tak pergi tak bagi, jumpa satu tempat pihak di sana pun terlalu ofensif, di pihak sini pula tersakiti, melibatkan pergaduhan, melibatkan kes bunuh tak pasal-pasal. Orang yang memberi hutang itu berada di dalam penjara dulu. Kan? Jadi jenayah lah pula. Jadi jenayah. Sebab niatnya datang tu untuk negotiate. Sebab tu saya cadangkan bila ada orang hutang dengan kita, apa yang kita kena buat adalah yang pertama, cakap dengan peguam dulu. Cakap dengan peguam ni tak semua kena bayar. I mean, consult dulu dengan lawyer. Sebab kenapa kena ada lawyer? Jadi orang tengah. Selalunya kita panas, pihak sana panas. So ada orang tengah, okey, kita ada macam tadi lah yang saya kata tu. Yang kedua, kalau nak melibatkan, nak pergi saman menyaman di bawah RM5,000 ke bawah, kita boleh buat tuntutan di mahkamah kecil. Makna kata kita boleh pergi mahkamah ambil borang. Ada satu borang pergi ke kaunter mahkamah magistrate tu, borang 198. Tapi syarat dia tak perlu peguam pun. Tak perlu peguam pun. Di sana nanti mahkamah yang akan bagi tahu okey apa prosedur yang dia kena buat, isi borang ni. Okey, sebab tu saya kata tadi kena ada nama, IC dan juga address dia. So nanti kita kena serve surat tu bagi kata orang tu dah terima. Dah terima, kalau orang ni tak datang juga nanti kita boleh mohon pada mahkamah untuk ada warat tangkap dia keluarkan. Itulah sebab melibatkan itu jumlah bawah RM5,000. Tapi yang sakitnya bila mana RM5,000 ke atas, terpaksalah untuk lantik peguam. Boleh buat sendiri. Tapi dia kena study lah. I mean, dia kena study kaedah-kaedah mahkamah, 14 hari untuk hantar saman. Kebanyakannya, lawyer dengan lawyer ni pun, bila hantar saman, pihak sana akan question, okey, tak ada bukti, kata apa, saman itu tak lengkap, tak komplit, boleh buang kes. Macam tu, walaupun hutang ada. Okey, itu penerangan yang panjang lebar berkenaan dengan tak apa penting. Okey, saya nak tanya ni dalam pusingan terakhir kepada ustaz ni, soalan tambahan lah. Soalan 4A-1. Okey. Soalan saya, okey. Awal tadi saya sebut Irfan, kita kata hutang ni akan memberi kesan kepada selepas kematian kita. Betul. Mungkin ni kita nak bagi orang tersentap juga dengan perkongsian ustaz. Okey, apa kesan bila kita hutang yang banyak, kita meninggal, dan apa yang perlu kita tahu? Baik. Yang pertamanya, dalam hadis Rasulullah SAW banyak menceritakan tentang hutang ni lah. Sebab dia melibatkan ialah hubungan antara dua insan kan. Bila hablum minan nas ni pun antara perkara yang kalau kita lihatlah dosa-dosa besar yang Allah SWT tentukan dalam Al-Quran ni banyak melibatkan manusia, macam membunuh, mencuri kan. Kalau dosa-dosa kecil ni ataupun dosa-dosa yang melibatkan peribadi ni kuranglah diletakkan sebagai dosa besar. Maksudnya hubungan sesama manusia ni adalah penting. Dan hutang ni memang jelas dia punya antara hadis yang Rasulullah SAW sebut, di akhirat nanti perhubungan antara kita bukan dinar dengan dirham lagi dah. Tetapi hubungan kita adalah amal soleh. Dan ulama mentafsirkan daripada hadis ini kan, dia kata memang pada hari akhirat nanti orang yang banyak berhutang dia akan bagi amal-amal kebaikan dia kepada orang-orang ni. Ganti. Untuk bayar hutang. Untuk bayar hutang-hutang kepada orang individu tu. Dan orang boleh menuntut melalui amal-amal soleh. Dah lah berhutang, amal soleh pun tak banyak. Tak banyak. lagi penyakit lah, cari penyakit lah kan. Jadi sebenarnya di akhirat ni adalah satu penentuan kita lah. Di dunia ni kita sementara je. Masuk liang lahat tu habis lah, selesai lah kan. Kalau ada waris kita yang selesaikan hutang-hutang bank tu terpulang lah. Tapi hutang dengan insan ni, yang ini yang mungkin kita rasa ragu-ragu ataupun kita pun rasa risau kan. Dan sebab itulah penting untuk kita sebagai seorang manusia kan, kalau kita boleh tulis setiap daripada hutang walaupun 10 sen. Kita hutang dengan sesiapa, kita beranikan diri untuk tulis. Sekarang ni ada handphone sekarang ni kan. Type dekat notes tu. Berapa kita hutang kan, Syam ataupun Hakim, lepas tu apa lagi? Syam. Irfan macam tu kan. Hafiz contohnya kan. Lepas tu siapa-siapa lah kan. Kita tulis RM2, RM3 kan. Macam budak sekolah ni kadang-kadang suka tulis, lepas tu dia potong kan bila dia ni kan. Dah selesai dah. Itu sebenarnya satu perkara yang baik dan untuk kita dalam pendidikan lah. Tapi sebenarnya kesan pada akhirat tu sangat-sangat berat lah. Dan kita tahu
apa Allah SWT titik beratkan tentang hutang ni sebab dia memang menjadi satu kita punya mengurangkan amal-amal kebaikan kita lah. Terutama dengan hubungan kita dengan manusia kan. Dan lepas tu lepas kita meninggal pun orang akan mengungkit kan. Dia ni memang kuat scam orang kan. Apakah keturunan-keturunan kita pula kalau lah ada anak-anak kita yang kaya, tak apalah, boleh selesaikan hutang kita kan. Anak-anak kita pun susah, terbeban pula dengan hutang yang kita tinggalkan. Jadi ini pun menjadi satu perkara yang kita kena fikirkan lah kan untuk akan datang. Sebab dia akan beri kesan bukan kepada kita sahaja tetapi kepada keluarga kita dan generasi seterusnya. Okey, Syafiq, tadi Syafiq permulaannya cakap ada hutang yang terkumpul. Agak banyak tetapi ada juga kejayaan Syafiq mengumpul hutang kan. Dia kejayaan tu besar tentang hutang ni. Jadi mungkin boleh kongsikan cara-cara Syafiq untuk komunikasi dengan orang tersebut. Bagaimana cara dapat hutang? Satu, ini pribadilah. Syafiq bukan jenis yang macam pergi mengejar-ngejar, marah-marah. Memang orang pun tahu yang berkenal dengan Syafiq tahu Syafiq bukan macam tu. Jadi cara yang paling mudah adalah kita minta secara berdepan lah, of course. Kalau sekarang ni kita boleh guna phone, kita boleh call, kita boleh WhatsApp. Tapi macam Syafiq sendiri, Syafiq suka sebenarnya gunakan WhatsApp. Sebab WhatsApp ni, dia kalau kita nak cakap sesuatu tu, dalam keadaan marah pun kita boleh fikir lagi. Rather than kita bercakap, dia kalau kita dah tengah marah ni kadang-kadang kita terkeluar apa yang kita tak maksudkan pun. Dan benda tu sebenarnya akan memburukkan lagi keadaan. Dan satu lagi, WhatsApp ni dia ada record. Jadi kita ada kita punya bukti. Aku dah minta kau sekian-sekian dit. Contohlah kata macam tadi Tuan Adli kata kita kalau nak buat tuntutan ke apa dan sebagainya, kita ada sekurang-kurangnya bukti yang kita aku dah pernah minta tapi kau tak nak bagi kerjasama, so for that reason aku proceed dengan contoh lawsuit ke dan sebagainya. Maksudnya Syafiq lebih prefer untuk gunakan digital lah. Ada bukti, ada perbualan tu. Tuan Aidil, one last word lah untuk mereka yang berhutang dan memberi hutang ataupun ada hutang, apa lagi nak pesan kepada mereka ni? Baik. Banyak kes-kes kita melibatkan hutang ni yang mana saya nampak sebenarnya sikap yang macam kita cakap tadi, sikap tak apalah. Itu perlu dijauhi lah. Maknanya sikap tak apalah daripada pihak kita pun beri minjam dekat orang, tak apalah, tak perlu lagi lah minta nama IC dia, tak penting. Yang di pihak sana pula, tak apalah, pinjamlah dulu, nantilah bayar. Itu jangan ada tak apalah. Sepatutnya orang yang memberi minjam, bila dia memberi sesuatu, dia kena tahu yang ke depan apakah masalah yang akan berlaku. Kan? Yang itu yang melibatkan gangguan emosi, hubungan, dan di pihak yang meminjam itu, kalau boleh ada platform lain untuk menyelesaikan masalah, sebab selalunya orang yang meminjam untuk membayar pinjaman yang lain ataupun kecuali kalau ada situasi yang keterdesakan untuk makan. Okey, yang tu sebab macam ustaz kata tadi lah, kalau orang nak pinjam untuk apa? Untuk berniaga. Tapi dia ada possibility nak berniaga, jadi tak jadi. Kalau tak jadi, apa berlaku dekat kita? Kita yang teraniaya di pihak sana hanya kata nantilah bayar balik. Dan sekarang ni saya katakan ramai orang meminjam sebab kena scam. Isu scam, maybe kita boleh ada satu sesi lain. Tiba-tiba kawan kata, boleh tak nak pinjam 5,000? Boleh bayar esok. Bila kita tanya, untuk apa? Untuk bayar ni ada satu investment Bitcoin lah apa dah. Tadi dah dapat untung. Bahaya. Sikit saya nak bagi tahu. Fact yang kena tahu, ramai yang sekarang ni cuba jauhkan daripada Telegram lah. Banyak isu-isu jenayah di Telegram ni, conversation hilang. Kalau di WhatsApp tak hilang betul. Tapi kalau di Telegram ni kita tanya mana pun hilang. Dah tak ada. Sebab macam baru ni situasi ada anak guam datang, saya dah bayar 5,000 tuan kan, tapi nak minta balik tak dapat, hilang dah orang conversation tu. So hati-hati kan. Kerana orang kata dah delete dah Telegram dia. Ya, dah melabur 5,000. Sekarang isu investment Bitcoin apa ke, hati-hatilah. Kan. Itulah sedikit lah. Baik, itu dia penerangan dan juga penjelasan dari segi sudut undang-undang, pengalaman peribadi dan juga hukum agama berkenaan dengan hutang, dan kita berdua sebagai orang yang mungkin ada pengalaman hutang dan juga orang berhutang dengan kita. Okey, terima kasih kepada semua sekali lagi, Tuan Aidil, Syafiq Ikhwan dan juga Ustaz sendiri atas perkongsian yang baik. Semoga memberi manfaat dan anda dapat jawapan yang apa. Dan jadi kita semua perlu hati-hati kalau kita nak beri hutang kita tahu juga hukum hakam ni semua agar kita tidak terbelenggu dengan hutang dan terperangkap. Okey, terima kasih kepada anda semua menonton kami. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Saya Irfan Syabin Nasution. Saya Hafiz Dawson. Cuit sikit, jangan sentak, jangan berhutang. Bye. Cerita sana sini gebang kau merata-rata, pantang depan mata ada saja cerita di kubur.
pelit kawan, memacam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu. Cerita zaman dulu, Pak Kadok gadai tanah, dia laga ayam, bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang, kau yang guna duit orang. Apabila pecah tembelang, lari lintang kukang, kau tak mampu bayar seku.